Kenapa belajar sistem persamaan? Dalam bidang kejuruteraan menggunakan sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah voltan, arus dan rintangan. Jurutera bidang payuperubatan, kimia, elektrik, mechanical dan nuklear menggunakan sistem persamaan untuk mendapatkan ukuran pepejar dan cecair. Apa tunggu lagi? Jom kita belajar. Assalamualaikum semua. Okey, kita masuk tajuk 3 iaitu sistem persamaan. Jadi pertama, sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ni, andai katalah kita beli satu set combo, combo nugget, air dan popcorn. Satu lagi set combo nugget, air dan popcorn dan tambah lagi nugget lagi. Katakan satu lagi pula set combo ada nugget, air, popcorn, nugget dengan air, nugget dengan air lagi ataupun nugget popcorn dengan air, mana-manalah kan. Jadi daripada ini ada tiga situasi yang berlainan. So kita boleh gabungkan untuk mencari harga bagi satu kotak popcorn, harga bagi sekotak nugget dan harga bagi satu air. Okey, jadi sistem 3 persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah mempunyai 3 paksi iaitu paksi X, Y dan Z. Ketiga-tiga persamaan linear tersebut membentuk satah pada setiap paksi. So, tengok gambar raja di situ. Jadi dia akan mempunyai 3 paksi. Alright. Jadi kalau tidak kita mempunyai 2 paksi je kan? X dengan Y. Tapi oleh kerana bila ada 3 persamaan itu disambung-sambung-sambungkan, jadilah satah kan. So kita tengok contoh. Perihalkan sama ada persamaan-persamaan yang berikut ialah sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ataupun bukan. Jadi sistem persamaan linear. Jadi kita tengok bila dia kata linear di sini, persamaan linear, ingat linear mesti single. Tak boleh ada kuasa yang melebihi satu. Jadi kita cek X ni single. Single ni bermaksud dia tak kahwin dengan huruf lain. Dia sendiri. Dia kahwin dengan nombor tak apa. Dia kahwin dengan huruf lain tak boleh. So dia single, single, single. So ni adalah linear. Single, single. Ada kuasa dah jadi tak linear. So A automatik adalah tidak linear. So simple je kan. Jadi untuk B pula, cuba tengok B. Cek single, single, single R dia. RQ pun single, P pun single. Dia tak ada masalah, dia kahwin dengan nombor, tak apa. Janji bukan dengan huruf. So ni single. Ni persamaan linear. So 2 ni kalau kita kembang dia akan jadi 2P plus 12R plus 7Q sama dengan kosong. P single, R single, Q single. So linear. Yang bawah ni pun single, single dan single adalah linear. So automatik ketiga-tiganya linear. Jadi untuk B ia adalah sistem persamaan linear. Alright. So seterusnya bentukkan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah ni maknanya 3 benda lah. Jadi Aiman membeli 3 helai seluar. So seluar kita katakan sebagai S. 2 helai baju dan sepasang kasut. Satu kasut lah ataupun kasut sahaja. Dia membelanjakan kesemuanya untuk barang yang dibeli adalah 750. Jadi tambah sama dengan 750. Bila kita buat persamaan linear, pastikan awak tak meletak nilai ringgit tu. Unit tak perlu letak. Dan pastikan adalah nombor bulat. Kalau dia perpuluhan, kita jadikan dia nombor bulat. So latihan pastikan buat buku kerja yang kita beli itu. Muka surat 43 dan 44 dan hantar macam biasa. Seterusnya terdapat 3 jenis penyelesaian yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Satu adalah satu penyelesaian. Penyelesaian tidak terhingga, tiada penyelesaian. Satu penyelesaian ialah satah-satah bersilang pada satu titik sahaja. Ini nanti kita akan imbas tingkatan 3 punya topik. Jadi nanti awak baca nanti di sebelah kanan tu nanti. Yang tingkatan 3 imbas kembali. Satu penyelesaian satah-satah bersilang pada hanya satu titik. Penyelesaian tidak terhingga, satah-satah bersilang pada satu garis lurus.
Tiada penyelesaian satah-satah tidak bersilang pada mana-mana titik. Okey. Jadi kita tengok dulu kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Pertama, pakai penghapusan. Kedua, pakai penggantian. Okey. Saya pergi kepada penghapusan dulu. So, ini ada dalam buku teks. Okey, boleh rujuk buku teks semua. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. So, siapa yang dah lupa penghapusan, tak boleh ada alasan sebab saya ulang semula. Okey. Pilih mana-mana persamaan. Katakan saya nak ambil 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10 dan 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Saya nak ambil persamaan 1 dengan 2 dulu. Persamaan 3 kita hold dulu. Okey? Okey. So, bila kita buat macam ni, macam mana awak nak hapuskan? Pilih mana-mana satu yang awak nak hapuskan. Katakan kita nak hapuskan x. Jadi bila kita nak hapuskan x, pastikan sama x atas dengan bawah. Jadi tak sama. Sini 4, sini 2. Jadi darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. So, tulis semula 4x tolak 3y. Yang kita tak kacau, jangan buat apa-apa, tulis je. 4x tambah 2y tambah 6z. Kosong lah kan? Kosong darab 2. Selepas itu, jalankan penghapusan awak. So, decide sama ada tambah atau tolak. Kalau kita nak matikan x dengan x ni, mesti kita pakai tolak. 4x tolak x mati. Okay? Kalau pakai tambah, dia tak mati. Faham tak? Jadi, bila kita dah decide pakai tolak, semua operasi mesti kita tolakkan. So, negatif 3y tolak positif 2y. Jadi, macam ni. Kalau tak tahu, conteng. Tolak. Faham? So, tolak. Faham? Hutang 2, hutang 2. Hutang 3 yoyo. Hutang lagi 2 yoyo. So, berapa yoyo awak hutang? Yes, hutang 5 yoyo. Okay? So, Z tolak positif 6Z. Okey, so dapat berapa? Z tolak 6Z. Dapat negatif 5Z. Negatif 10 tolak 0 adalah negatif 10. Okey, so dapat 1. Dapat 1 persamaan baru. Okey, so kita pergi lagi kepada seterusnya. Okey, pilih lagi 2 persamaan. Okey, pilih lagi 2 persamaan. Okey, katakan 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0, persamaan kedua. Saya nak gandingkan dengan persamaan ketiga. Yes, okey. Oleh kerana tadi, yang pertama, kita matikan x. Yang kedua pun kena matikan x juga. Okey. Supaya nanti kita boleh pairkan dengan dua-dua ni nanti. Okey. So, kalau kita nak matikan x, apa yang kita buat? Good. Darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Then, ulang benda tadi. Yang kita tak kacau, tulis macam biasa. Yang kita kacau, jangan lupa darabkan. Okey? Then, okey. So, fikirkan operasi apa? Tambah atau tolak? Tambah, bagus. Kalau kita buat tolak, 2x. Tolak negatif 2x. Tolak jadi tambah. So, x awak tak mati, tak hapus. Kita nak hapus. Okey. Jadi, kita buat apa? Kita ambil tambah. Okey, 2x tambah negatif 2x. Tambah tolak, jadi tolak. Zas mati. Faham? Okey. Y, kita pilih tambah tadi. Tambah 4y. Tulis je balik. So, tambah jadi berapa y? Faham? Okey, 3z. 3z tambah negatif 10z. So, 3z tolak 10z. Negatif 7z. Good. Sama dengan 0 tambah 34. 34. Okey, so kita dah ada di situ. Apa yang kita nampak di situ? Ada 2 persamaan YZ, YZ. So, kita hapuskan mana-mana pula. Okey. So, kita ambil yang
Negatif 5Y tolak 5Z sama dengan negatif 10. 5Y tolak 7Z sama dengan 34. Nampak tak? Okey. So, apa yang kita nak hapuskan? Yang kita nampak sama di situ. Y. Good. So, decide. Tambah atau tolak? Okey, kenapa tambah? Test. Negatif 5Y tambah 5Y. Oh, mati. Kalau tolak tadi negatif 5Y tolak 5Y. Hidup. Hutang 5, hutang 5. Hutang 10 hidup. Tak boleh. Okey. So, kita pakai tambah. Ni mati. So, apa jadi dengan Z yang Z pula? Negatif 5Z. Tak tahu conteng tambah negatif 7Z. Tambah tolak jadi tolak. Negatif 5Z tolak 7Z. So, berapa semua? Hutang 12Z. Sama dengan negatif 10 tambah 34. 24. So, Z kita sama dengan 24 bahagi negatif 12. So, Z adalah negatif 2. Baru dapat Z. Okey, seterusnya kita akan mencari apa? Dia ada 3 pemboleh ubah di situ. Carilah X dengan Y. Okey, so nak carinya di mana? Okey, pilih mana-mana satu yang ada Z. Kena bijak memilih lah. Kalau awak pilih yang atas ni, ada X. X tak selesai. Y pun tak selesai. Masuk Z nanti X dengan Y tak selesai. So, kita ambil yang bawah tu. Pilih mana-mana. Katakan saya nak ambil yang ini. 5Y tolak 7Z sama dengan 34. So, 5Y tolak 7. Z kita dah dapat tadi. Yes. So, 5Y tolak-tolak jadi tambah 14. 5Y sama dengan 14 campak sana jadi tolak. Berapa? 34 tolak 14. Okey. So, Y sama dengan 20 bahagi 5 berapa? 4. Selesai. Dapat Y pula. Dan seterusnya kita akan dapatkan apa? Y dah ada, Z dah ada, satu lagi apa? X. So, kena pilih mana-mana satu yang ada X. So, mana-mana di atas ini. Katakan saya nak ambil yang ini. Mana-mana je. So, 2X tambah Y. Okey, now saya masukkan 2X tambah Y adalah 4. Z adalah negatif 2. Nampak tak? Senang kan? So, 2X tambah 4 tolak 6. Betul? 2X tolak 2, betul? 2X sama dengan 2, campak sana 2. So, X sama dengan dah dapat ketiga-tiga dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey? So, harap jelas. Okey. So, seterusnya kita pergi kepada kaedah penggantian. Okey. Bila kaedah penggantian, ini adalah 1, 2, 3 persamaan. Okey. Awak jadikan salah satu perkara rumus. Contoh. Okey. Ni awak kena pandai memilih. Kena bijak memilih. Mana yang memudahkan kita. Yang menyusahkan nombor besar tu janganlah. Okey. Tapi kalau tak ada cara lain, tak apa. Tapi sekarang ni bila awak tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 2 ni agak mudah untuk dijadikan perkara rumus. Jadi boleh tinggalkan Y tak? Nombor 1 boleh, nombor 3 pun boleh. Tapi saya nak buat nombor 2. So, Y kita sama dengan, saya tulis dulu. Y tolak 2Z sama dengan 30. Y sama dengan 30 tambah 2Z. So, ni adalah perkara rumus saya. Okey. Saya masuk di kedua-dua persamaan yang saya belum usik lagi. Apa yang saya belum usik lagi? Nombor 1 dengan nombor 3 kan? Okey. So, kita gantikanlah Y itu. 3X tolak Y tolak Z sama dengan 120 kan? Okay, 3X tolak Y. Buang. Masukkan ini. Nampak tak Y sama dengan? Ya, ini penggantian nama dia. Kita tak hapus, kita menggantikan. There, settle. Okey, lepas tu 3X. Kembang, good. Jangan tak tahu kembang lagi. Dah tingkatan 4. Okey. So, 3X tolak 3Z. Hutang 2, hutang 1. Hutang 3. So, 30 ni terus campak sana.
So, akhirnya awak dapat okey. Sampai sini awak boleh kecilkan tak ada masalah. Maksudnya awak nampak ni 3, ni 3, ini macam boleh bahagi 3. Boleh. Boleh. Macam ni tadi tak boleh buat apalah sebab y single. Tapi ni boleh. So kalau kita bahagi 3, boleh. Tak nak bahagi pun tak apa. Nanti nombor besar. Boleh. Okey. Okey, so dapat 1. Okey, lagi. Mana yang nombor berapa lagi yang kita belum usik lagi? Ya, nombor 3 kan. So x tambah ni memang kena satu-satu sebab dia banyak. Okey. So x tambah y, buang, gantikan. Okey. Nampak tak? So x tambah kembang lah. Okey. Then x tambah 3z sama dengan 30 campak sana. Tolak. Jadi berapa? 160 pula dah. 100 berapa? Okey. Lepas tu apa kita buat? Sini x, sini x. Okey. Jadi jadikan lagi perkara rumus. Good. Okey, teruskan. Okey, kita pilih yang mana? Katakan yang ni kita tinggal. X sama dengan negatif 30 tambah z. Nampak tak? So, awak dah tinggalkan x pula. So, ganti dalam tu. Okey. So, dia jadi untuk persamaan serentak begini ni, sistem persamaan ni awak kena kreatif. Tak boleh macam wajib pilih yang kedua, wajib pilih yang pertama. Tak semestinya. Awak boleh jadikan mula-mula perkara rumus dekat nombor 1. Boleh? Tak ada masalah. Nanti awak ganti. Tak ada masalah. Okey. So, negatif z campur 3z, 4z. Berapa dapat? Tambah. Okey, bagus. Okey, z sama dengan 180 bahagi 4. Kira dapat berapa? Berapa? 45. Okey, selesai. Dapat z. Okey, lagi nak cari apa pula? Nak cari x. Boleh? Boleh? Okey, sebab awak nampak tak kat sini? Boleh cari x kan sebab dah ada z. Nampak tak? So, kena kreatif. So, x sama dengan negatif 30 tambah z awak adalah 45. So, x sama dengan settle. Lagi, nak cari apa pula? Y. Kat mana awak nak y? Ya, sini kan? Okey, boleh je. So, y sama dengan 30 campur 2, z berapa? 45. So, kita akan dapat 30 tambah 90 dapat berapa? Selesai. Okey. Senang kan? Bukan susah sangat. Okey. So, simple je. Tak ada masalah. Okey, cuba test lah. Cuba test masukkan x tolak z. Sama tak dengan negatif 30? X berapa? 15. Z berapa? 45. 15 tolak 45? Negatif 30. Nampak tak? Okey, bila dah awak menggantikan nilai-nilai ke dalam persamaan-persamaan itu dapat jawapan, maknanya jawapan kita adalah betul. Okey, so ingat dia tidak ada rules, tak semestinya yang pertama menjadi perkara rumus, tak semestinya. Depends kepada kreativiti awak dan kesenangan yang awak fikir. Maksudnya, awak nak ambil yang mana yang lebih senang. Ada setengah orang, dia anggap nombor 1 tu senang, nombor 3 tu senang, suka hati. Okey, itu adalah kaedah penggantian. Okey, so jangan malas, be kreatif. Okey, seterusnya. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Okey, kita selesaikan aja. Okey, awak nak pakai kaedah penggantian ke penghapusan? Suka hati. Okey, suka hati. Okey, katakan kita nak pakai penggantian. Katakan penggantian. So, bila penggantian ni 1, 2 dan 3. So, awak rasa-rasa kita nak jadikan apa sebagai perkara rumus? Ya, macam nombor 3 tu. So, y sama dengan y tolak 5z sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 3 tambah 5z. Okey, cantik. Okey. So, kita masukkan dalam yang kita tak usik lagi ni. So, x tolak y tambah 3z sama dengan 3. So, x tolak y kita adalah negatif 3 tambah. Hati-hati dengan negatif.
Pelajar-pelajar kita suka mengabaikan negatif. Hati-hati. So, tambah, tolak. So, kelas setiap kali kita belajar tak ada alasan untuk tak tahu algebra. Sebab setiap kali saya mengajar, saya akan ulang dan ulang. So, pastikan awak belajarlah. Okay. So, X. Hutang 5, bayar 3. Hutang 5 zebra, bayar baru 3 zebra. Hutang lagi 2 zebra, yes. 3 campak sana, 3 tolak 3, kosong. Okay, settle satu part. Okay, lagi. Mana lagi yang belum? Nombor 2. Negatif 2x tambah 2y. Yang ini nombor 3 ni kita dah pakai sebabnya kita dah jadikan dia begitu. Jadi jangan kacau lagi lah. Okay, so negatif 2x tambah 2. Y adalah negatif 3 tambah 5z tolak 6z. Okay, kembang. Berapa? 10. Okay. Okay, settlekan. 10 tolak 6. Berapa? 12. 6 tambah 6, 12. Okay. So, nak hapus ke nak penggantian? Better penggantian sebab macam ni, ini boleh macam jadi perkara rumus. So, kita tinggalkan X di situ, kita campak 2Z di situ. Okay, dah. Lepas tu, siung, ganti. Kan? So, negatif 2. Ya. Nampak tak? Okay. Okay, malangnya hutang 4Z, bayar 4Z. Macam dah habis bayar je. Ayo. Okay, bila awak jumpa begini, maknanya kosong sama dengan 12. Mana hurufnya? Dah tak ada. Kan, bila kita dapat kosong sama dengan 12, habis kita nak ganti dalam Y, dalam X. Sekarang nak ganti apa? Huruf dah tak ada. Kan, hutang 4 zebra, bayar 4 zebra. Awak ada lagi ke zebra? Dah tak ada kan? Mana pula zebra tinggal? Hutang 4 zebra, bayar 4 zebra. Kosong zebra mana ada, dah kosong-kosong kan? Okey, so bila jumpa penyelesaian begini, ini kita namakan tiada penyelesaian. Tak payah settle lah, habis gitu je. Okey, so boleh cuba penghapusan, tak ada masalah. Okey, nanti awak kena buat benda yang sama. Okey, so beginilah. Tengok mati kan huruf Z tadi. Habis tu bila kita dapat macam ni, awak nak ganti apa lagi? Faham tak? Macam tadi kita buat kita dapat X, kita dapat Z, kita ganti dapat pula X, kita ganti dapat semua kan. Tapi kalau ni dah kosong, tak ada huruf, jadi tak ada buat apa. Okey, ini namanya tiada penyelesaian. Okey, seterusnya kita cuba lagi. Bila soalan begini, awak rasa awak nak pakai penghapusan ke penggantian? Kenapa awak pilih penghapusan? Nombor besar kan? Tak boleh yang single macam ni, nampak tak? Kalau yang macam ni kan, Y boleh jadi single, dah boleh jadi perkara rumus, so simple. Tapi kalau macam ni, semua ada nombor. So, kita buat penggantian. Okey, penghapusan, sorry. So, pilih mana-mana dua persamaan. Awak nak pilih apa dengan apa? Awak nak hapuskan apa? Z. Okey, boleh? Okay, katakan kita pilih 1 dan 3. Kenapa saya nampak Z ni sama? Senang nak hapus kan? Penghapusan konsep dia, nombor yang dekat pemboleh ubah yang kita nak hapuskan tu mesti sama. So Z saya boleh matikan. Okey, jadi kita hapus. Okey, now awak decide sama ada awak nak tolak, tambah atau tolak. Saya dah ajar tadi apa? Very good, tambah. Kalau tak tahu, test. Negatif 2Z tambah positif 2Z. Tambah-tambah jadi tambah balik. So, hutang 2, bayar 2. Dah habis lah hutang saya. Faham? Zas. Test. Mesti buat. So, saya dah ulang ni. Persamaan serentak. Okey? Okey. So, teruskan lagi. 3 tambah negatif 14. 3 tambah negatif 14. So, jawapan 3 tolak 14. Jawapan negatif 11x. Good. Okey. 5y tambah negatif 17. Ingat ni apa yang kita decide kat sini, itu yang kita akan pakai antara dua
sebutan itu. Okey, so 5Y tambah, tambah tolak jadi tolak. 5Y tolak 17Y. Jadi negatif 12Y. Good. Okey, 13 tambah negatif 19. Tambah tolak jadi tolak. 13 tolak 19 jadi okey. Alright, so kalau macam ni awak nampak tak negatif kan? Awak nak matikan negatif tu pun boleh. Bahagi dengan negatif 1, bahagi negatif 1, bahagi negatif 1. Boleh juga. Ataupun nak biar pun boleh. Okey. So, settle satu part. Okey, lagi. Apa yang awak nak pilih lagi? Tadi 1 dan... tadi apa tadi? 1 dan 3. Lagi? 1 dan 2. Boleh? Okey. So, kita buat 1 dan 2. So, 3X tambah 5Y tolak 2Z sama dengan 13. Malangnya 2 kita, awak kena hapuskan Z juga sebab bila kita nak hapuskan Z yang pertama tadi, yang kedua mesti hapuskan Z juga. Tapi ada apa tu? Z awak tak sama. Okey, so samakan. So awak nak darat dengan berapa? Ya, darat 2. Kenapa darat 2 atas ni? Supaya 2 darat 2 4. Ini dapat 4 juga. Sama. Jadi baru kita boleh mati. Okey, jadi settlekan. Salin semula 6X tambah 10Y tolak 4Z. Sama dengan 26. Bawah tak kacau kan? Tak kacau, tulis balik macam biasa. Okey dah. Barulah kita decide sama ada kita nak tambah atau tolak. Fikir. Tolak. Good. Okey, kenapa tolak? Kita test. Negatif 4Z tolak negatif 4Z. Tolak-tolak jadi tambah. So, hutang 4Z, bayar 4Z. Oh, dah habis bayar dah. Zas. Nampak? Okey, so lagi. 6X tolak-tolak. 6X tolak negatif 5X. So, tolak-tolak jadi tambah. So, 6X tambah 5X. Lagi 10Y tolak negatif 2Y. Tolak-tolak jadi berapa tu? Ya. Sama dengan 26 tolak 20 jawapannya 6. So bila dah dapat dua-dua ni, katakan semua ni kita pakai penghapusan kan? Jadi kita pun buatlah penghapusan dua-dua ni. Okey, kita gengkan dia. So, negatif 11X tolak 12Y sama dengan negatif 6. Seketul lagi adalah 11X tambah 12Y sama dengan 6. Okey, fikirkan, katakan kita nak matikan apa? 11X ni. Sama kan? Okey, kita matikan X dulu. Okey, apa operasi? Tambah atau tolak? Tambah. Okey, bagus. Kita cuba. Negatif 11X tambah 11X. Hutang 11, bayar 11. Mati. Wassalam. Okey, atas pula. Negatif 12Y tambah positif 12Y. Hutang 12, bayar 12. Mati juga. Baik. Nampak tak? Awak dah tak ada huruf dah. So, negatif 6 tambah 6. Dapat apa? Kosong. Loh, dah semuanya kosong. So, bila kosong sama dengan kosong, berlainan dengan ni tadi. Ni kosong sama dengan 12. Yang ni kosong sama dengan kosong. Dia sama kiri kanan. Tapi kita tak cakap dia tiada penyelesaian. Kita akan cakap dia adalah penyelesaian tidak terhingga. Okey, kita akan cakap yang tu. Okey? Okey, so boleh rujuk dalam buku apa saya cakap tadi? Buku teks. Tengok contoh-contoh tu. Cuba sekarang ni maknanya depan awak dah ada buku teks lah. Okey. Saya tidak terhingga. Okey. So ingat, bila dia tak sama, tiada penyelesaian. Bila dia sama kosong sama dengan kosong, penyelesaian tidak terhingga. Tapi bila dia ada nilai ni, ada penyelesaian. Okey. So simple kan? Jadi settle. Okey, seterusnya penyelesaian masalah. Okey. Di dalam penyelesaian masalah, pastikan awak menulis semua isi-isi penting. Okey. Katakan contoh 6 tu, Tommy mempunyai 3 unit kondominium, okey, iaitu jenis A. Tulislah jenis A, jenis B, jenis C. Kan?
Okey, kesemua unit kondominium itu disewakan dengan jumlah sewanya. Maknanya campur semua-semua ni, jumlah sewanya adalah 1,240. Nampak tak? Bila kita keluarkan, kita dapat dia punya huruf-huruf tu. Okey. Tommy perlu menyimpan 10% daripada unit A, dia kena simpan 10%. Jadi bermakna 10/100 ni, kalau kita tukar perpuluhan, dia jadi 0.1. Okey, good. So, 0.1 daripada A, betul? 10% daripada unit A, 20% daripada unit B. So, plus 0.2B, 30% daripada unit C. Untuk kos penyelenggaraan, jumlah simpanan seharinya adalah 276. Jadi sama dengan 276 ni hasil daripada yang dia saving 10% untuk unit A, 20% untuk B, 30% untuk C. Supaya nak selenggara nanti. Okey, so kita dah buat begitu. Baru kita faham dia punya konsep. Kalau tidak nanti kita tak faham. Okey, lepas tu dia kata harga sewa bagi unit jenis C, C adalah 2 kali jenis A. 2 kali A, nampak tak? Follow je ayat dia. Berapakah harga sewa sehari setiap? Maknanya A apa, B apa, C apa. C berapa banyak berapa banyak persamaan yang kita dapat? 1, 2, 3. Okey, macam yang saya kata mula-mula tadi, bila kita buat persamaan linear, tidak boleh ada perpuluhan. Okey, sekarang ini ada perpuluhan ni. Tak apa, darab 10. Bila awak darab 10, 0.1 darab 10, gerak satu titik je kan? Dan ini dah jadi, begitu. So, barunya adalah A tambah 2B tambah 3C sama dengan 276 apa? 0. So, ni dah tak ada. Inilah jadi yang kedua. Okey, sebab dia tidak boleh dalam perpuluhan. Mesti jadikan dia nombor bulat. So, kita cek jalan. Darab 100 pun boleh. Tapi nanti nombor besar. Darab 100 jadi 10, 20, 30, 276 darab 100, 27600 boleh. Tapi nombor besar. Okey? Okey, sampai sini. Okey, pilih. Penghapusan penggantian. Penghapusan ke penggantian? Penggantian boleh sebab apa? Kita dah ada perkara rumus di sini. Okey, masukkanlah dalam. Yang pertama, A tambah B tambah C sama dengan 1240. So, A tambah B tambah C adalah yes. Nampak tak? So, A campur 2A. Berapa A? Okey, dah biar. Okay, lagi. Mana lagi yang kita belum usik? Nombor 2. So, A tambah 2B tambah 3C sama dengan so A tambah 2B tambah 3C kita. Ya, nampak tak? So, penggantian kan? Sebabnya kenapa boleh penggantian? Sebab kita ada perkara rumus. So, jadikan penggantian. So, jadikan dia simple. Fikir. Awak nak, ada kawan awak dia akan pakai penghapusan. Boleh. Jangan pula kata, tak boleh lah. Boleh. Boleh, dia nak explore. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Lagi 7A. Okey, dah lepas tu. Daripada sini awak nak buat apa? Penghapusan, boleh? Boleh, tak ada masalah. Dia nampak macam penghapusan senang tu. Boleh. Ataupun nak buat penggantian, boleh. Mana-mana je. Okey. Kalau kita nak buat penghapusan, katakan 3A tambah B sama dengan 1240. 7A tambah 2B sama dengan 2760. Alah, nanti nak kena darab 2. Betul tak? Boleh juga, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau nak buat penggantian, tinggalkan B kat sini, dia single kan? Jadikan dia perkara rumus. Nampak tak? Boleh, mana-mana pun
Boleh. Okey, so saya nak yang mana satu dulu? Penghapusan dulu. Okey, so kalau penghapusan nak samakan B dengan B lah. Darab 2 je. Okey, tulis yang baru. 6A 24 7A. Okey, decide. Tambah atau tolak? Tolak, good. So 6A tolak 7A, negatif A, good. B mati. 2480 tolak 2760. Berapa? 280. 24 A 280. Negatif kan? Okey. So negatif bertemu negatif, positif lah. Untuk unit A harga dia adalah 280. Yeay, dah dapat. Kan, lepas tu seterusnya dah cari B, cari C. Okay. Now, kalau kita pakai penggantian. Penggantian. Okay. Kita tunjuk sesuatu. Kalau penggantian. So, macam tadi. Tinggalkan B. Kan? Okay. Masuk dalam. Okay, jadi 7A tambah 2, nampak tak? Awak cari je jalan supaya dia boleh ganti-ganti. Okay, so kena kembang. Okay, 7A tolak 6A adalah A. Campak sana tolak kan? Dapat juga. Okay, seterusnya. Cari apa yang boleh? A boleh masuk kat mana lagi? Fikir. C. Boleh? So, sebab kita ada C ni. Boleh. So, C sama dengan 2A. So, C sama dengan 2A kita dah dapat. Kan? So, C sama dengan selesai. Okay, lagi? Okay, nak cari B pula. Mana B? Ni. Kan? Okay. Cari B. B sama, sorry. Ke warna hijau. B sama dengan 1240 tolak 3. A berapa? 280. So, tolak 700. 840. Kan? So, sama dengan jawapan adalah 400. Selesai. So, harga bagi satu sewa untuk sehari kondominium A adalah 280. Ialah A dia berapa bilik je? 1 bilik je. Murah lah. B mahal sikit sebab dia 2 bilik. C mahal banyak sebab dia 3 bilik. So, selesai. Nampak tak? So, kalau soalan panjang macam ni, apa yang saya suruh buat? Keluarkan. Jangan baca apa tu pening. Apa ni? Sambil baca, sambil keluarkan, sambil fikir. Fikir. Itulah proses pembelajaran. Okey? Dan catat. Apa saja catat. Dan terus buat. Okey, macam biasa. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman. Latihan buku kerja awak. 45, 46, 47. Okey, selamat membuat latihan. Assalamualaikum. Terima kasih semua.